mati dalam negara, tetapi gerakan-gerakan Islam di India, di Sri Lanka menjemput dia untuk menyelesaikan masalah-masalah kepimpinan. Dia pergi ke Ceylon, menjemput dia untuk menyelesaikan kepimpinan pertubuhan atau persatuan Islam di Ceylon. Begitu juga di India dan sebagainya. Dan beliau selalu dijemput oleh Yusuf Qaradawi untuk menyelesaikan ataupun mendapat pandangan beliau dalam politik dunia Islam hari ini. Pandangan beliau cukup dihormati kerana begitu bernas, begitu praktikal dan begitu boleh diaplikasi dalam keadaan dunia hari ini. Tetapi sibuk kali sayang, di Malaysia beliau dituduh dengan pelbagai-bagai tuduhan, pelbagai-bagai buruknya karakter Anwar ini, jahatnya Anwar ini, khianatnya dia. Inilah satu kontras antara Anwar di dalam negara dan di luar negara. Begitu juga dari segi ilmuannya. Di Malaysia ni, di universiti dia tidak boleh mengisyarahat, dia disekat, tidak dibenarkan. Sedangkan beliau di luar negara bukan calon-calon universiti, dia mengajar dan juga mengisyarahat. Dia mengajar di Georgetown University, salah sebuah universiti terbaik di Amerika Syarikat, di Johns Hopkins, di Oxford, dan pelbagai-bagai lagi di universiti-universiti terkemuka dunia. Tetapi di Malaysia ni, nak masuk Universiti Melayu pun tak boleh, Institut Kebangsaan pun tak boleh. Sedangkan ilmu yang beliau ada, dan beliau bukan sahaja dikenali sebagai pemikir, sebarangan pemikir. Tidak pernah ada lagi orang Melayu ataupun di dunia Melayu yang telah di-ranking ataupun disenarai sebagai yang ke-32 pemikir terhebat dunia pada hari ini. Maknanya daripada 100 pemikir-pemikir dunia hari ini, Anwar berkedudukan nombor 32. Tapi di Malaysia ni kita kata dia macam-macam. Jadi sebab itulah kita program ini kita nak perkenalkan kenapa Malaysia perlu Anwar Ibrahim ini. Mengapa kita perlu dia? Kerana kita tahu dasar perjuangan dia, kebersihan dia, ketelusan beliau, amanahnya beliau, dan maknanya perlunya negara untuk memacu negara ini lebih ke depan di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat kenapa selepas krisis kewangan Asia beliau dipecat. Masa saya jadi ahli parlimen dulu 1999 dahulu, saya telah banyak ungkit isu-isu penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, rasuah, pembaziran dan sebagainya pada UMNO dan Barisan Nasional, terutamanya kepada Dr. Mahathir Mohamad. Masa itu apabila saya berucap dalam parlimen, akhbar kata inilah ejen IMF lah, macam-macam. Tapi hari ini apa yang saya nyatakan terbukti dalam buku The Malaysian Maverick, iaitu yang menyenaraikan segala penyelewengan yang dilakukan oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Secara direct ataupun secara langsung, Dr. Mahathir Mohamad telah menyeleweng ataupun membazir ataupun menyalahgunakan wang negara sebanyak 100 bilion ringgit. 100 bilion ringgit. Itu secara direct. Secara tidak langsung, maknanya melalui bukan secara indirect, beliau telah menyeleweng ataupun telah menyalahgunakan wang negara, membazir, menyebabkan wang keluar daripada negara ini ataupun tidak lagi dibelanjakan secara baik sebanyak 400 bilion ringgit. Jadi bayangkanlah 400 bilion ringgit ini digunakan untuk pembangunan yang sepatutnya dilaksanakan untuk rakyat Malaysia, tetapi telah diselewengkan. Sebab itulah sekiranya Anwar mengambil alih ataupun menggantikan beliau, maka segala penyelewengan, segala pembaziran, segala pengambilan ataupun pengautan kekayaan kepada anak-anak beliau, kepada kroni-kroni beliau bersama dengan Tun Dain Zainuddin akan terbongkar sekiranya Anwar Ibrahim menjadi menggantikan beliau.
Sebab itu kalau kita lihat mengapa beliau cukup marah apabila Abdullah Badawi mengambil alih pimpinan, beliau tidak menunaikan beberapa janji. Dan dalam buku Malaysian Maverick itu, di antara sebab yang marah sangat kepada Abdullah Badawi ini ialah kerana lesen judi yang beliau luluskan kepada Vincent Tan yang Abdullah Badawi batalkan apabila mengambil alih kepimpinan negara. Itulah sebab sebenar di antara kalau ikut Malaysian Maverick, itulah sebab sebenarnya kerana 10 lesen judi baru yang diberikan kepada Vincent Tan dibatalkan apabila beliau mengambil alih kepimpinan negara. Jadi dia cukup marah kerana ini menyebabkan kerana lesen judi kalau dulu ni bahagian dia ni besar. Kita lihat macam mana yang IPP yang diberikan kepada kroni-kroni beliau, genting Sanyan, genting kepada YTN dan sebagainya, yang tiap-tiap tahun Petronas, nanti Rafizi akan pergi lebih lanjutlah mengenai bagaimana Petronas terpaksa memberi subsidi kepada kroni-kroni beliau, YTN, genting Sanyan, Mukhtar Bukhari dan sebagainya, sebanyak 20 bilion satu tahun kepada syarikat-syarikat ini. Sedangkan dibagi kita subsidi sikit, bisik riuh gendak. Inilah kerajaan prihatin kepada rakyat. Sedangkan puak-puak dia 20 bilion anytime. Kita tak tahu pun, tak diberitahu pun kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok kes liwat pertama ini, saya kebetulan adalah jiran pada Anwar Ibrahim di Bukit Damansara dahulu. Di rumah dia nombor 32, nombor 8, saya nombor 32. Lebih kurang 5-6 buah rumah je ni. Dan isteri beliau, Wan Azizah, adalah anak murid kepada isteri saya, ngaji Quran. Jadi Wan Azizah dan anak-anak beliau belajar Quran dengan isteri saya. Jadi saya cukup rapat lah tengok daripada karakter dia, dari segi agama anak dia, dididik dan sebagainya, cukup dari segi Islamnya cukup baik. Dan Sukma sendiri pun adalah baik rapat dengan saya sendiri pun. Jadi apabila beliau menuduh bahawa beliau liwat dengan Sukma, dan Sukma kemudian Munawar Anis, penulis, pemikir, dia ni adalah penulis, bapa dia Anis ialah salah seorang daripada, kalau tengok kitab-kitab agama besar-besar, dia adalah seorang daripada pengarang-pengarang kitab, Anis Muhammad. Jadi Munawar ni anak kepada Anis. Jadi beliau adalah salah seorang daripada speech writer ataupun pemikir kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tiap-tiap malam dia keluar dengan Munawar Anis ni untuk bincang isu-isu semasa dan sebagainya untuk memberi penulisan. Tapi oleh kerana keluar, sebab dia keluar, maka dia liwat. Tapi bila keluar surat khabar, tak ada tengok India yang minta makan dia, yang tebal tercandang pula di somel, orang pun tu tidak ni. Jadilah kadang itu. Dan kita lihat semasa pertuduhan beliau, dua orang ni, Sukma kerana rapat dengan Anwar dan Munawar rapat dengan Anwar, maka tak mungkin dia akan dapat pengakuan secara paksa, maka digunakan driver dia, iaitu Azizan, untuk tuduh liwat. Dan Azizan bila mendapat